Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Muka surat 32. Tak mana kita tak? Tinggal lama. Tak mana? Macam mana? Baris berapa baris? 15. Berapa baris? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Adapun ilmu yang lain daripada mengenalkan Allah Ta'ala, yang lain daripada ilmu tauhid, yaitu cabang ataupun furu' daripadanya juga, dan beribadah kepada yang lain daripada Allah, maka yaitu palsu, ia lagi sesat. Kemudian berkatanya lagi, ketahui bahwasanya ilmu itu lebih mulia dan afdal daripada beribadat, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Alhamdulillah, kita sambung. Kata musannif, adapun ilmu yang lain daripada mengenalkan Allah Ta'ala, yang lain daripada ilmu tauhid. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Telah kita bahaskan sebelum ini tentang kelebihan ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan asal ataupun usul kepada semua ilmu, kepada semua ilmu. Jadi ilmu ni, Muhammad, bila kata ilmu ni, maknanya dapat kita faham, ilmu ni kait dengan Allah. Bila kata ilmu ni dekat dengan Allah. Bahasa Arab kata ilmu, bahasa kita pun kata ilmu. Macam mana boleh kata kait dengan Allah Sayyidina Muhammad? Sebab nama Allah itu ialah alim. Nama Allah itu ialah alim, maha mengetahui. Dan di antara 20 sifat Allah Sayyidina Muhammad yang wajib, 20 sifat Tuhan yang wajib kita beriman dengan dia ialah ilmu. Ilmu itu sifat yang wajib bagi Allah. Jadi tuan-tuan Allah Sayyidina Muhammad, jadi oleh kerana ilmu tu kait dengan Allah, maka Allah Sayyidina Muhammad, ilmu yang berkait dengan Allah ini, ilmu ni semua dia berkait dengan Allah. Semua ilmu berkait dengan Allah. Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Dengan maksud semua ilmu ni dapat menyampaikan kepada Allah. Semua ilmu dapat menyampaikan kita kepada Allah Sayyidina Muhammad. Ataupun semua ilmu dapat mengenalkan kita akan Allah Ta'ala. Ilmu tu menjadi perantaraan, jadi wasitah, jadi wasilah, jadi jalan
kita untuk mengenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma hari ini, oleh kerana Allahumma salli ala sayyidina, ilmu hari ini telah pun diperkenalkan semula oleh orang yang bukan Islam, khususnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu yang telah pun Allahumma salli ala Muhammad, apa dia panggil? Allahumma salli ala Muhammad. Ilmu yang telah pun diubah suai oleh penjajah. Allahumma Muhammad. Maka akhirnya ilmu yang boleh menyampaikan kepada Allah hilang fungsinya untuk menyampaikan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ilmu sains, matematik, sejarah, Sayyidina Muhammad, semua tuan-tuan menyampaikan kita kepada Allah. Tapi oleh kerana ilmu ni telah pun diubah suai oleh penjajah yang mai menjajah negara kita ni, Sayyidina Muhammad, akhirnya ilmu yang menyampaikan kepada Allah tidak lagi menyampaikan kita kepada Allah. Baik, bagi contoh di Malaysia ni, kita mengaji dalam sistem, kita duduk dalam sistem yang kita mengaji berorientasikan peperiksaan. Ngaji di Malaysia sebab nak periksa. Oleh kerana orientasinya peperiksaan bukan lagi Allah, bertengok hasil orang mengaji macam mana hari ini, hasil pendidikan di sekolah tu jadi macam mana manusia yang keluar hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, sahabat, timbul isu yang diperbahaskan baru ni, Sayyidina Muhammad, dan sedang disiasat pada hari ini. Ada sekolah Sayyidina Muhammad yang tak mau bagi budak-budak bodoh masuk periksa. Dah dengar tak? Budak-budak tak cerdik ni tak bagi masuk periksa. Pasal nanti akan memberi satu imej yang tak baik pada sekolah, sebab peratus kelulusan itu akan jadi kurang. Itulah sebab orientasi periksa Sayyidina Muhammad. Tapi kalau orientasinya ialah Allah, nak bagi sampai kepada ilmu apa pun kita ngaji semua sampai kepada Allah. Tuan-tuan, sebagai contoh saja, ni ilmu sejarah tuan-tuan. Sejarah tuan-tuan, dulu kalau mengaji sejarah orang tidur. Hari ini sejarah ni orang celik sikit. Isu sejarah, ilmu yang berkait dengan sejarah. Sayyidina Muhammad. Sejarah kita kena mengaji tuan-tuan. Sejarah kita kena mengaji. Sebab sejarah ni ialah sejarah kita. Sejarah, pasal apa kita kena mengaji? Sebab sejarah ni, Sayyidina Muhammad, sejarah boleh membangunkan umat. Kita kena kenal kita siapa? Umat Islam ni siapa ni? Kita tuan kepada dunia ni. Tuan-tuan, sebagai contohnya sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, utulbul ilma walau bisin, kamu tuntutlah ilmu sekalipun kamu di negeri Cina. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi suruh kita belajar sekalipun ya tak clear. Pasal apa? Hani okey kena dekat sikit kot. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu baik, ilmu yang Nabi suruh mengaji sekalipun sampai ke negeri Cina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa Nabi suruh mengaji sampai negeri Cina ni? Pasal pakai dengan Cina walau bisin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab Cina pada ketika itu merupakan satu tamadun. Cina dah ada ketika itu tamadun. Cina dah membina tamadun kemanusiaan pada ketika itu. Sekalipun negeri Cina ada ilmu, pergi mengaji ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat yang sampai negeri Cina siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, sampai negeri Cina. Kata ulama, kalau ada sahabat sampai ke negeri Cina, takkan tak ada sahabat sampai ke Malaysia. Kejutlah, adakah sahabat sampai ke Malaysia? Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan,
Malaysia ni bukan negeri biasa, tuan-tuan. Allah Sayyidina Muhammad, tamadun yang duduk di Asia Tenggara ni bermula di Malaysia. Tamadun di Asia Tenggara ni bermula di Malaysia. Di mana, tuan-tuan? Di Merbuk. Nah, tu ada sejarah mai baru ni. Sayyidina Muhammad mengatakan penemuan besi, penemuan batu, mengatakan bahasanya tamadun Asia Tenggara ni di sini mulanya. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau macam tu, masalah Sayyidina Muhammad, mana pi sejarah yang berkaitan para sahabat yang mai ke Malaysia? Semuanya telah dihilangkan oleh penjajah. Masalah Sayyidina Muhammad. Maklumat yang saya terima wallahu a'lam, di antara sahabat Nabi yang pernah sampai ke Malaysia ialah Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Hilang. Sejarah tu hilang. Masalah Sayyidina Muhammad hilang. Macam Merbuk lah. Merbuk tu semua kita tahu ada candi. Candi tu sebab kata-kata pada Hindu. Semua kata-kata Hindu. Tuan-tuan, subhanallah, kalau tuan-tuan pergi tengok candi Lembah Bujang tu, dia tak sama macam bata dia, macam dengan Borobudur. Tak macam dengan Borobudur di Indonesia. Baik. Batanya, masalah Sayyidina Muhammad sama dengan binaan di pusat pentadbiran Islam. Masalah Sayyidina Muhammad dicampur. Jadi bila kata bangunan tu adalah pusat pentadbiran Islam, bila penjajah mai Sayyidina Muhammad, maka disuruhlah Hindu ni pergi berdiri patung di situ, berapa biji patung tu. Lepas tu maka disebut bahasanya itulah tempat Hindu. Saya pergi jumpa dengan penjaga penemuan besi yang keluar di Merbuk ni, besi dan batu yang keluar di Merbuk tu. Ada Sayyidina Muhammad. Saya tanya budak daripada USM. Saya kata sejarah bila ni? Tanya dengan kawan-kawan lah, sejarah ni sejarah mana? Dia kata Hindu, senang yang keluar Hindu. Sedangkan Hindu, tuan-tuan, Hindu mai kurun ke-8. Hindu mai ke kita ni kurun ke-8 Masihi. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tamadun ni tamadun bila? Tamadun siapa? Tamadun siapa? Daripada mana? Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi itu sejarah. Kalau kita mengaji sejarah, kita kenal balik kita siapa. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ilmu pun kita mengaji, kita akan kenal balik siapa pencipta ilmu? Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu ilmu ni, bila kata ilmu kait dengan Allah, ilmu, nama ilmu tu sendirilah sifat Allah yang wajib kita tahu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi oleh kerana macam tu keadaan dia, maka ilmu tauhid menjadi asas pada semua ilmu, asal pada segala ilmu. Maka kenal Tuhan dulu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu disunatkan bila mana anak keluar daripada perut mak dia mai ke dunia, maka disunatkan kita azankan di telinga kanan, qamatkan di telinga kiri. Ajak apa? Ajak kenal Allah. Lepas tu Nabi Sayyidina Muhammad, adapun ilmu yang lain daripada mengenal Allah Ta'ala, yang lain daripada ilmu tauhid, maknanya iaitu cabang, iaitu furuk daripadanya jua. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi bila kenal Allah, barulah ilmu lain kita mempelajari. Allah Sayyidina Muhammad, dapat kita kenal Allah. Tapi kalau kita mengaji ilmu lain dulu, kita tak aji tauhid, kita sukar untuk mengenal Allah. Bila kita dah ada ilmu asas untuk kenal Allah, dah kenal Allah dah, mengaji lah ilmu apa-apa mesti dekat dengan Allah juga, mesti dekat dengan Allah juga. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammad. Hatta tuan-tuan kalau kita mengaji ilmu bahasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu bahasa apa-apa kalau kita mengaji, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, bahasa ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dia mengaji bila kata ada Allah di otak, di otak ni, di akal kita kenal Allah, di hati kita kenal Allah, ala sayyidina Muhammad, maka datanglah ilmu yang kita tidak payah pelajari. Dia panggil ilmu laduni, ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau cikgu bahasa yang mengajar bahasa, ala sayyidina, ada ilmu laduni, ilmu dia sampaikan itu, orang pun tercengang-bengang, lah macam tu ke? Sebab ilmu tu dia tak dapat daripada gurunya, dapat daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ya tuan-tuan, jadi itulah yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu lain itu ialah cabang daripada ilmu tauhid. Kena mengaji ilmu tauhid dulu, kena mengaji agama dulu, khususnya ilmu tauhid. Lepas tu ilmu lain tu masalah Sayyidina Muhammad, barulah bila kita pelajari dapat kita fahami akan Islam, dapat kita fahami akan Allah Ta'ala. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab ilmu tuan-tuan, ilmu ni bila orang tu ada ilmu, dia akan dia akan ada satu penemuan ilmu. Contohnya orang yang pakai matematik, bila dia nak pakai matematik, dia mesti mengaji matematik. Bila dia menguasai ilmu matematik, masalah Sayyidina Muhammad, sampai ke peringkat dia boleh buat formula. Dia boleh buat formula. Formula itulah penemuan ilmu. Masalah Sayyidina Muhammad, sampai terajub, sampai teratu. Allahu Akbar. Bila dapat formula tu, dapat formula matematik, masalah Sayyidina Muhammad, yang orang tak boleh fikir, tapi dia boleh fikir. Macam mana dia boleh jumpa sekian begini jadi macam ni, begini jadi macam ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari mana dapat ilmu tu? Allah yang bagi. Jadi kalau dia tak kenal Allah, dia kata apa? Kemah aku hebat, aku boleh cipta formula. Maknanya dia mengaji menyesatkan dia. Kalau tak mengaji ilmu tauhid dulu dan mengaji ilmu lain dulu, dia dapat penemu ilmu, menyesatkan dia. Tapi kalau dah ada asas ilmu tauhid, dapat penemu ilmu, dia kata Allah, hebatnya Allah, besarnya Allah, siapa tahu ni ilmu Allah. Pasal dia kena Allah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu ilmu. Baik. Dan beribadah kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka iaitu palsu, ia lagi sesat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, disebut pula ibadat. Beribadah ni dia ada Sayyidina Muhammad, ada kait ilmu ibadat. Ilmu ibadat kita bahas hari itu, Sayyidina Muhammad. Kita mengaji untuk kenal Allah. Baik. Lepas tu kita beribadah sama juga, hanya beribadah kepada Allah. Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita beribadah hanya kepada Allah, hak tu baru betul. Sayyidina Muhammad. Kalau kita beribadah Sayyidina Muhammad kepada yang lain daripada Allah, palsu. Ibadah kita palsu. Baik. Maksud dia macam mana? Begini, Sayyidina Muhammad. Makna apa ibadah? Ibadah ni mana kita mengabdi diri. Beribadah mana kita mengabdi diri. Kalau kita mengabdi diri hanya kepada Allah, tu hakiki, betul. Tapi kalau kita beribadah kepada yang selain Allah, tak betul, palsu. Pasal apa? Pasal palsu. Sebabnya kita ni nak beribadah hanya pada Tuhan. Sayyidina Muhammad. Kita nak beribadah hanya kepada Tuhan. Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita beribadah kepada yang bukan Tuhan, palsu. Baik. Kita mengabdi diri pada yang palsu. Sayyidina Muhammad.
Kita takut kepada yang palsu. Takut kepada yang palsu dipanggil takut pada bayang-bayang. Tak betul, bayang-bayang bukan ada. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa hanya Tuhan yang hanya dia layak untuk kita sembah? Sebab dia pencipta. Kalau pencipta baru Tuhan. Pencipta hanya satu je, hanya Allah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita mengabdi diri kepada yang bukan pencipta, tu kata palsu. Kita sembah kepada yang bukan sepatutnya. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib, sebab tu dia kata, dan beribadah kepada yang lain daripada Allah, maka iaitu palsu. Bukan sekadar palsu, sesat. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita minta pertolongan kepada yang tak boleh menolong kita. Kita minta bantuan kepada yang tak boleh bantu kita. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macamlah orang yang Masalah Sayyidina Muhammad yang bertuhankan kepada wang ringgit, macamlah orang yang bertuhankan berhala. Kita minta tolong berhala. Berhala tu kan boleh bagi pakai macam itulah dia. Kejit mata pun tak pernah, angkat tangan pun tak pernah, gerak kaki pun tak pernah berhala. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi palsu, sesat lagi pula. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna kita menyimpang daripada yang sebenarnya. Taib. Bagi contoh tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya contohkan macam ni. Islam ni semua hakikat. Islam tak bohong. Hatta wang dinar Islam tu sendiri ialah hakikat. Saya ulang balik. Islam ni betul. Daripada Islam semua batil, bohong. Sayyidina Muhammad. Hatta wang ringgit, duit tuan, duit. Nama wang Islam ialah dinar. Tak bohong. Pasal apa? Sebab dinar itu emas. Dinar itu ialah emas. Sayyidina Muhammad. Sementara duit kita ni ialah bohong. Kita sendiri pita harga pada kertas. Kita sendiri yang pita nilai pada kertas. Sayyidina Muhammad. Kita cop duit, kita kata ni RM10, ni RM50. Kalau dulu tu barangkali tu pada awal-awal orang cop duit, dia sandak mah, tapi lah dah lah. Lepas kiblat duit ni duduk pada Yahudi, Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, cop duit. Bagi contoh kata-kata macam ni untuk kita mudah untuk faham sikit. Kerajaan nak bentang bajet. Sayyidina Muhammad, bulan berapa? Tahun 2 lagi ya, nak bentang bajet. Ni bajet ni kali ni yang runtuh ni. Yang runtuh. Boleh tengok pegawai kerajaan naik tarah mana. Saya pun boleh tumpang sama umpang kerja. Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu bukan saudara berlipat ganda, gaji naik, bonus dapat lagi. Baik. Okey. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak apa. Contoh kerajaan lewat projek. Projeknya harganya masalah Sayyidina Muhammad 5 juta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 5 juta. Projek nak buat. Tengok masalah Sayyidina Muhammad, duit yang ada ialah hanya 2 juta. 3 juta lagi mana? 3 juta ni kena rujuk pada Bank Dunia. Kata Bank Dunia, cop duit lagi 3 juta. Cop 3 juta. Malaysia dibenarkan, Bank Negara dibenarkan untuk cop duit Malaysia 3 juta. Salah Sayyidina Muhammad. Baik, jadi kita pun cetak duit 3 juta tampak dengan duit yang ada 2 juta. Masalah Sayyidina Muhammad. Kebenaran bagi cop duit siapa? Bank Dunia. Yahudi yang bagi cop duit. Lepas tu dia terima pulangan. Pulangan apa? Bunga. Dia tak bagi duit pun. Dia bukan bagi duit 3 juta. Kita cetak duit 3 juta, lepas tu dia kira pulangan daripada 3 juta, cop duit itu bunga. Tu yang kaya Yahudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan dah sanak emas pun. Tak ada. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad.
Jadi sebab itu dolar duit dinar tak jatuh, tuan-tuan. Subhanallah. Sebab apa? Sebab dia betul, dia meh betul. Kalau kita tengok pasaran hari ni, dinar hari bukan lagi lama tu, 8 dinar mana? Betul, tak mohong. Duit Islam tak mohong sebab ada benda emas. Tapi kalau duit ringgit, hak tu mohong, palsu. Kita sendiri buat harga kat kita. Tuan-tuan, itulah Islam. Islam tak bohong, Islam betul. Sayyidina Muhammad. Sebab itu satu slogan yang dianjur oleh negara Islam, kerajaan Islam, aslim taslam. Kamu Islam, kamu akan selamat. Ikut Islam, selamatlah, insya-Allah. Allahumma Sayyidina Muhammad. Undang-undang yang ada pada hari ini palsu, kata menyelamatkan kita. Buatlah undang-undang menakutkan orang. Allahumma Sayyidina Muhammad. Maka undang-undang hari ini bukan sekadar Allahumma Sayyidina Muhammad palsukan kita akan selamat, bahkan memporak-perandakan masyarakat. Bagi contoh undang-undang yang ada pada hari ini, Sayyidina Muhammad. Kalau ada senjata api tanpa lesen, hukum dia apa? Gantung sampai mati. Tuan-tuan, Islam tak lagi. Islam alhamdulillah orang lu. Apa tu sampai mati? Itu Islam. Adil. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kalau ada senjata api, masalah Sayyidina Muhammad, orang bohlah kereta dia ataupun orang bohlah rumah dia, orang nak nanya dia boleh. Sebut rumah dia, tengok jumpa M16, boleh digantung sampai mati. Islam adil lah. Islam hang tembak orang dulu, barulah hang boleh digantung sampai mati. Masalah adil Islam. Undang-undang Islam ni adil. Tuan-tuan, Islam ni undang-undang dia ada qisas, ada hudud, ada takdir. Tuan-tuan, ada qisas, ada hudud, ada takdir. Masalah senama tu undang Islam. Tuan-tuan, saya ni berazam insya-Allah. Saya duk mengajak, saya duk kira-kira tuan, insya-Allah lah. Mudah-mudahan Tuhan izin kita istiqamah, saya umur panjang, tuan-tuan pun umur panjang, kita kadang ngaji lagi, lebih lagi. Masalah senama petang ni insya-Allah kita mula kitab baru. Di sini insya-Allah. Di dewan tu saya dipahamkan. Sama kalau lebih kena main tahun ni jugalah. Kalau tak cukup, kalau tak lebih, tentulah tempat dia. Tuan-tuan, sila tengok-tengok Tuhan bagi subhanallah lah kat kita ni. Ni bukan kita pilih, Tuhan yang pilih untuk kita. Saya pun Tuhan pilih mana, ni tuan-tuan pun Tuhan pilih mana. Kalau ikut mengaji, tuan-tuan, kalau hadut mengaji ni, saya ingat cukuplah kita mengaji. Kena dah. Sebagai contoh, ilmu tauhid kita mengaji di sini. Masalah Sayyidina Muhammad. Ilmu tasawuf kita mengaji di sini, alhamdulillah. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kawan-kawan hak majid yang ikut saya lagi tu, fiqh kita mengaji dari Darul Hadis. Nah, tiga ilmu ni alhamdulillah kita dah mengaji lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Cuma saya berazam, fiqh ni saya nak mengajak sampai bab jinayat, insya-Allah. Kita mengaji tak habis. Ngaji bab fardu ain, masalah kita dengar fardu ain tu semayang saja. Kita tu faham fardu ain tu hanya bab ibadat saja. Islam ni ada 4 bahagian. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. 4. Masalah Sayyidina Muhammad. Bab ibadat ada fardu ain dia. Bab muamalat ada fardu ain dia. Bab munakahat ada fardu ain dia. Bab jinayat ada fardu ain dia. Kita tak habis mengaji. Kita hanya mengaji bab ibadat saja, tu pun tak apa lepas lagi fardu ain. Nak kena mengaji lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan,
Lepas fardu ain bab ibadat, kita nak mengaji pula bab muamalat, berjual beli, sewa menyewa. Masalah Sayyidina Muhammad, bab saham, bahagian yang kedua. Lepas tu nak mengaji pula bab fardu ain, bab munakahat, nikah kahwin. Lepas tu insya-Allah kita sampai ke peringkat mengaji jinayat, bab jinayat Islam. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi pasal apa kita tak boleh sampai habis agak-agak? Sebab tu guru mati. Mengaji bab sembahyang sikit, tu guru mati. Ganti tu guru. Ganti tu guru, dia mula balik. Mengaji tak nak sampai bab kata mati pula, sambung mula balik, tak habis. Tu saya kata tolonglah umur saya panjang, tuan-tuan pun panjang umur, kita sampai berjinayat insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi bila kita tak kenai jinayat, kita kata Islam tu zalim. Pasal apa kita kata Islam zalim? Sebab manusia ni zalimnya, dia musuh, dia menjadi musuh hak dia tak tahu, hak dia tak tahu. Manusia jadi musuh kepada benda yang dia tak tahu. An-nas adun lima jahila bihi, kata ulama. Manusia ni dia jahil dengan, dia musuh pada hak dia tak tahu. Dia tak tahu hak tu, dia lawan. Kalau dia tahu, oh macam tu ke Islam adilnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, jadi ilmu ni bila kita dasarnya ialah tauhid, hal lain tu ilmu menjadi cabangnya. Sayyidina Muhammad, ibadah hanya kepada Allah. Pasal apa? Sebab Allah lah Tuhan yang layak disembah. Hal lain bukan Tuhan, hal lain adalah makhluk Tuhan. Allah tu Khalik, yang lain daripada Allah ialah makhluk. Jadi kalau kita menyembah yang lain daripada Allah, berarti kita menyembah makhluk. Kita bukan menyembah Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar ialah Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maka iaitu palsu ia lagi sesat. Kemudian berkatanya lagi, ketahuilah bahwasanya ilmu itu terlebih mulia dan afdal daripada beribadah. Baik, jadi ilmu dan ibadah ni kembang dua. Kita kena ada ilmu, kita kena beribadah. Baik, tapi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, ilmu lebih mulia dan afdal daripada beribadah. Mengaji lebih mulia dan afdal daripada kita beribadah. Baik, pasal apa tuan-tuan? Sebab belajar, kita mengaji, kita belajar itu sudah pun ibadah. Baik, kita tengok tuan-tuan setengah-setengah orang, tapi nak kata pun tu dia lah. Sayyidina Muhammad mengaji lepas maghrib. Ada orang tuan-tuan, ada Sayyidina Muhammad tengah-tengah duduk mengaji tu, dia pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan, pasal apa dia pegang tasbih? Sebab dia tak faham bahawasanya mengaji itu ibadat. Dia antara maghrib isyak tu dia duduk, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, dia buat ibadat tu. Ni sejam, 2 jam kita duduk ni, kita duduk dalam ibadat. Sayyidina Muhammad. Baik, bahkan tuan-tuan, kalau kita pegang tasbih sewaktu mana orang tengah duduk mengajak hukum yang makruh, tak ada pahala. Tu katakan orang jahil, dia duk ingat dia buat ada pahala. Kalau dia tak ada pahala, dia tak pegang tasbih. Pasal apa? Sebab bila mengaji ni fokusnya Allah. Kalau tak pegang tasbih, dia ingat pada Allah. Sayyidina Muhammad. Baik, katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahwasanya ilmu itu terlebih mulia dan afdal daripada beribadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Artinya kelebihan orang yang alim atas orang yang berbuat ibadat tanpa ilmu itu seperti kelebihan aku atas sekurang-kurang pangkat daripada lelaki daripada umatku.
Jadi makna kalau kita faham hadis ni, kita faham sangat-sangatlah. Jadi kelebihan ilmu di atas ibadah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti kelebihan Nabi ke atas satu orang yang paling lekeh daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan kita? Jadi insyaAllah ada kertas depan saya ni, iaitu sumbangan untuk pembinaan Masjid Darul Hadis. Maklumat untuk sekadar yang saya dalam maklumat saya lah, masalah. Tuan-tuan duk bagi duit tu, kadang-kadang kalau tuan-tuan lalu tu kalian tu tadi tak nampak diri lagi tu. Tuan-tuan, cerita dia benar baru, masalah. Sehingga Muhammad lepas pergi tempah besi piling tu di bagan tu, dia tak sampai lagi. Katanya kemarin hari Khamis sampai, tapi tu dia lah orang kerja tuan-tuan, janji kan, tak sampai lagi. Sehingga Muhammad kemudian plan baru siap. Sehingga Muhammad hari tu siap dah plan, tapi plan bila tengok tempat tu, kita mula jalan nak buat setingkat, tapi kita nak jadi pikat syarat jadi 3 tingkat. 3 tingkat tu plan buat lain. Sehingga bawah tu ialah rumah guru dengan Sehingga Muhammad dengan apa ni, jamban, bilik air apa semua bawah. Kalau apa ni siap bahagian bawah, jadi hak atas baru masjid kena jadi 2 tingkat juga tuan-tuan. Tapi insya-Allah tuan-tuan tak payah naik, saya duk faham lah dia punya plan tu, tak payah tak kereta bawah lepas tu kita pakat naik tangga, tak payah insya-Allah. Sebab kereta tu akan diletak setaraf sama dengan masjid insya-Allah, yang saya faham lah. Kalau buat macam lain saya tak tahulah. Lepas tu atas tu ialah dewan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi plan baru siap minggu lepas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardh بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم